Hello, dengar suara. Alright. Okay, so kita um, akan bermula pada jam 10.08 lah. So, kita bagi 2 minit lagi untuk kita um, tengok cari apa yang ready lah. Okay. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian. Okey, um, puasa ke hari ini? So saya harap tuan-tuan dan puan puasa sebab kita ni adalah um, Ramadan yang keempat rasanya. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Sorry, Ramadan yang kelima So kita masih lagi di awal Ramadan. So harap tuan-tuan dan puan dapat kekalkan momentum semasa bekerja Okey, pada hari ini kita akan share ataupun kita berkongsi mengenai pengurusan kewangan, okey, yang diberi tajuk pandemik COVID-19. Adakah anda pengurus kewangan yang bijak? So, kebanyakan kita zaman sekarang ni memang suka duit kan? Memang suka duit sebab kita nak beli itu, nak beli ini, lepas tu nak bagi anak susu, lepas tu nak bagi bini nafkah kan. So memang tu semua memerlukan duit. Jadi, so kita mulakan sesi ni, okay? Saya nak memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Encik Hairif Muhammad Kediri, pegawai psikologi, okay, di Penyelesaian Amani dan berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia selama 6 tahun. So this is my 6 years of service working with the government sector. So dalam masa 6 tahun tu memang saya akan banyak pengalaman saya jumpa pelbagai orang dan pelbagai latar belakang, pelbagai personality itu yang tuan-tuan pun tak dapat nak imagine. Okey. Dan ini adalah termasuknya sekali okey. Orang yang memerlukan duit ataupun orang yang kurang memerlukan duit. Jadi saya telah mempelajari kursus kewangan khas daripada Bank Negara Malaysia dan juga FKPK mengenai pengurusan kewangan ni. Okey. So, saya harap tuan-tuan dan puan-puan get ready sebab kita akan berlangsung kita punya
sharing moment ni dalam masa sejam, dari jam pukul 10 pagi sampai 11 pagi. Sekiranya tuan-tuan dan puan ada bertanyakan soalan, just let me know. Okey, ataupun tuan-tuan dan puan boleh cek dekat chat. Okey, buat chat dekat tu dan tanya soalan. So saya tak ada apa-apa masalah. Okey, so kita proses sekarang ni. Okey, kebanyakan kita sekarang ni memang memerlukan kewangan. Okey, tapi tuan-tuan dan puan tahu tak apakah itu kewangan? Sebab kita ni macam sistem barter. So kita dapat, orang tu yang dapat. Okay? Kita mempunyai wang ni lebih kepada sistem barter dulu. Sebab sistem barter dulu, dia kita nak, contohnya kalau kita nak something, kita akan bagi emas dan orang yang memberi tu dapatlah kita punya apa yang kita nak. So itu merupakan sistem barter. Wang ni lebih kurang kepada sistem barter jugalah. Okay, sebab apa? Yang pertama adalah wang itu merupakan sumber penting dalam kehidupan individu. Tak kisahlah kita ni siapa ke, daripada orang B40 ke, okay, orang T20 ke, semua masing-masing memang memerlukan kewangan dalam kehidupan seharian. Okay. Yang kedua adalah memenuhi kesebahagian besar matlamat. So ini yang saya katakan tadi. Dalam setiap kehidupan kita ni, kita mempunyai matlamat. Okay, matlamat jangka pendek dan matlamat jangka panjang. So dalam setiap, untuk memenuhi semua matlamat tersebut, kita hendak mempunyai wang untuk memenuhi keperluan kita ataupun untuk memenuhi matlamat-matlamat tersebut. Okay. And then yang ketiga adalah membantu memantapkan kedudukan ekonomi. So inilah yang saya katakan tadi, wang mampu meningkatkan taraf kehidupan kita, ya. Okey. Okey, yang keempat adalah alat untuk proses jual beli. Ini adalah macam dia kurang macam saya katakan tadi, adalah alat, iaitu instrumen ataupun tools, okey, dalam proses jual beli. Okey, yang kelima adalah dikaitkan dengan status sosial, kuasa dan kejayaan. Sekiranya orang tu mempunyai banyak wang, contohnya businessman ataupun millionaire. So nampak tak kita punya um, kuasa ataupun status sosial kita tinggi. Okay, orang masyarakat semua tengok kita sebabkan kita ni banyak kewangan. Kita dah ada established financial management masa tu disebabkan oleh kita mempunyai perniagaan. Okay. And then yang kelima adalah petunjuk kesejahteraan hidup. Lagi banyak wang, lagi kita pandai nak manage wang, lagi kita menguruskan wang dengan baik, makin sejahtera lah hidup kita. Sebab kita dalam matlamat kita ni, kita tak nak mempunyai banyak banyak komitmen ataupun banyak hutang sana hutang sini. So kalau alangkah lagi bagusnya kita hidup secara yang sederhana. Okay, yang terakhir sekali berpotensi sebagai punca kepada pelbagai masalah. Kurang wang lebih, wang kurang pun ada juga masalahnya. Sebab itulah dalam Islam kita meletakkan, okey, hidupan yang sederhana itu lebih bagus daripada kehidupan yang bermewah-mewah ataupun dan sebaliknya. Okey, ini adalah mengenai konsep wang. Okey. Seterusnya kita masuk kepada definisi pengurusan kewangan, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, definisi pengurusan kewangan ini gantung kepada setengah individu tu. Setengah individu itu mempunyai interpretasi yang berlainan dari segi pengurusan dan definisi pengurusan kewangan. Okey, yang pertama ialah kita hendaklah mengetahui secara teratur di dalam merancang dan mengawal. Okay. Kata kunci kat sini adalah merancang, mengawal, ya, tuan dan puan, untuk memenuhi matlamat hidup. Apa yang kita nak sebenarnya dalam hidup ni? Okay. Apa yang kita nak sebenarnya dalam hidup ni? Kadang-kadang orang kata, okay, matlamat hidup saya ni, saya nak mempunyai rumah, okay, semidi yang berharga 400-500. Go for it. Tapi how do you want to achieve this thing? Okay, macam mana kita nak gaji dah 5,000 tapi nak tolak 2,000 untuk beli rumah, okey, kena bayar sebulan berharga RM2,000 bagi kat bank. So macam mana kita nak manage 3,000 yang balance tu untuk kita survive sampai hujung bulan? So this is what we call as merancang. Okey. Yang kedua adalah berperanan
bergantung kepada peranan individu dalam menentukan perbelanjaan kewangan. So maksudnya kat sini adalah tuan-tuan dan puan-puan, okay, itu adalah bergantung kepada peranan individu tersebut. Sekiranya individu tersebut berboros belanja, so memang akan mempunyai implikasi dari segi kesihatan mental. Lepas tu kita akan tengok ya isu-isu semasa mengenai pengurusan kewangan ya. Tak semestinya pengurusan kewangan tu kita ni mental health kita bagus. Tak ya. Pengurusan kewangan ni mempunyai implikasi yang tinggi ya dari segi pengurusan kesihatan mental kita, sampai kita boleh tengok okay, orang yang tak cukup duit. Lepas tu lebih-lebih lagi kalau masa COVID-19 ni kan, yang 2 tahun lepas tu pilot bunuh diri sebabkan oleh dia punya source of income sebagai pilot tu tak ada, sebab semua aircraft dekat Malaysia, kat dunia ni memang dah stop. Macam mana dia nak survive untuk bayar kondo, nak bayar kereta. So ini adalah unexpected event yang kita kena ketahui. Okay, sebelum ni kita tak tahu COVID-19 tu macam mana. Setelah tahun 2020 tu barulah dari segi um, penetapan PKP ataupun MCO pada 18 Mac tahun 2020 tu, perubahan hidupan kita segalanya berubah. Okey, segalanya berubah. 100% berubah. Change totally. Okey. So ini adalah lebih kepada definisi pengurusan kewangan ya. So selepas ini kita akan tengok slide yang seterusnya adalah mengenai isu semasa mengenai pengurusan kewangan. Government Kerajaan Malaysia telah mengumumkan beberapa pengeluaran EPF sejak tahun 2020 sampai sekarang ni. Yang terakhir sekali ini adalah pengeluaran sampai 10K yang akan dibayar pada hujung bulan ni. So macam mana pencarum-pencarum EPF ni menguruskan kewangan? Ada setengah orang kata kita tak perlu nak kacau EPF tu sebab itu adalah punca kita, punca kuasa kita, punca kewangan kita pada masa akan datang selepas kita pencen. Tapi ada setengah kita yang terdesak, lebih-lebih lagi yang terkesan teruk dengan COVID-19 ni, dia kata memang kita orang nak perlukan duit tu sebab kita tak dapat apa-apa lagi saving account dah sekarang ni. Memang terdesak sangat, sebab itulah kerajaan Malaysia bagi je sebab ada e-Sinar, iSinar, whatsoever benda tu. Itu adalah salah satu inisiatif kerajaan untuk mengurangkan bebanan rakyat Malaysia ni. Kebanyakan rakyat Malaysia ni bekerja di bahagian sektor swasta. So you can imagine it. Boleh bayangkan ya tuan-tuan perempuan, kalau kita sebagai pekerja kerajaan tak ada masalah, stable. Memang kita stable all the time. Tapi masalahnya kita kena consider juga kawan-kawan kita yang bekerja di sektor swasta. Kalau tuan pun tengok dari isu semasa yang pertama tu, dari Sinar Harian Isnin pada 21 Februari itu, 60% rakyat suka urus hutang. Kenapa rakyat Malaysia suka nak urus hutang? Kemungkinan satu faktornya adalah education, awareness, kesedaran dalam menguruskan hutang tu berkurangan. Ini yang kita kena buat research. So itulah gunanya institusi pengajian tinggi ni diwujudkan untuk membuat research ataupun membuat kajian mengenai isu-isu semasa yang ada kat Malaysia ni. Lebih-lebih lagi those yang involved ataupun those yang affected so much dalam COVID-19 ni. Yang kedua, Dr. Norma ni dia kata dari ni daripada bernama ya, lepas tu dia kata Dr. Norma kata majoriti rakyat Malaysia dibebani hutang. This is what researcher told about us. Malaysia ni memang majoritinya dibebani oleh hutang. Tak kisah hutang apa, hutang baik ke, hutang buruk ke. Yang penting Malaysia ni memang sangat terkenal dengan sifat borosnya. Sebab dia memang suka benda-benda yang baru, memang dia suka. Contohnya raya nantilah kan, buka sempadan dah ada. Nak pergi ke Kelantan, Sabah Sarawak tu tak ada masalah. Boleh pergi je semua tu. Memang ada satu habit, tabiat rakyat Malaysia ni apabila adanya macam festive
season, Jumaat Raya, Christmas, Gawai, memang dia nak tukar baru semua. Okay, this is what we call as tradition, habit Malaysia. Okay, apabila menjelangnya festive season, okay, hari-hari perayaan, memang dia akan bersaing dengan jiran sebelah sebab dia tak nak kalah. Sebab ini what we call as social conformity. Sebab dia nak ikut dengan orang, tapi dia ingin berkorban. Okay, tak kisahlah aku ujung bulan nak makan beras nasi pun tak apa, yang penting I kena show off dengan jiran sebelah. So I tak nak kalah. Okay, itu adalah what we call as social conformity. Okay, dalam psikologi lah. Okay, yang kedua, okay, slide yang kedua adalah dalam English New Search Times, Malaysia's household debt rises during pandemic. Sebab apa Malaysian household debt rises during pandemic? Sebab kita tak dapat nak cater, okay, hutang itu, hutang ini. Okay, lebih-lebih lagi kalau kita terima gaji basic pay sahaja. Contohnya cabin crew, basically dia rendah tau, seribu lebih macam tu. Yang paling banyak dapatkan duit adalah dari segi dia punya allowance dia. Nak pergi sana situ memang agak banyak tinggi, tapi dari segi basic pay dia berkurangan. Okay, so macam mana dia nak survive apabila syarikat tu ataupun company tu bagi basic pay sahaja. Dia nak bayar itu, nak bayar ini, mesti nak beli susu baby. Okay, so memang kalau kita kira-kira balik untuk setiap household tu memang negatif. So macam mana rakyat Malaysia nak survive apabila household debt tu negatif. Okay, kita punya income tu negatif. Okay, itu yang kita kena concern. This is what we like to concern about. Okay, and then kalau tengok yang sebelahnya tu, daripada the edge markets, okay, dia lebih kepada investment punya ataupun financial punya website. So saya suka tengok the edge market, saya suka berita ataupun news from the edge markets ni sebab kita nak tahu, okay, financial Malaysian tu kat mana. Okay, dia nak tengok behavior financial, okay, tingkah laku kewangan pengguna kat Malaysia ni macam mana. Okay, so Radio mengatakan bahawa 70% daripada rakyat Malaysia ingin memerlukan kewangan literacy support. Okay, financial literacy support. Financial literacy support ni macam AKPK, macam BNM yang memberikan education ataupun pendidikan kewangan secara percuma kepada rakyat Malaysia. Okay, itulah tugas, okay, AKPK dan juga BNM, yang itu mendidik rakyat Malaysia ke arah pengurusan kewangan yang berkesan. Okay, so kalau kita tengok, okay, slide seterusnya adalah lebih kepada contoh. Contoh saya ambil contoh-contoh ni sebab saya nak tuan-tuan dan puan-puan berfikir sejenak. Okay, ini adalah kesannya apabila kita losing jobs during COVID-19 ataupun kehilangan kerja semasa COVID-19 masa tu 2 tahun. Sampai sekarang pun kita masih terasa, walaupun kita ni mempunyai perolehan ke endemik, nak hampir-hampir endemik, tapi kita bukan declare endemik tau. Tapi ramai masyarakat Malaysia ni dia macam confused. Kita ni dah masuk endemik ke? Bukannya, tuan-tuan perempuan, kita masih dalam peralihan ke endemik, selangkah ke endemik, tapi kita masih mempunyai SOP yang berkaitan untuk kita ikut. Okay, contohnya penggunaan face mask, okay, penggunaan hand sanitizer, okay, antaranya. Okay, tuan-tuan perempuan, kalau kita tengok dekat pilot ni, pilot commit suicide in Sedang after losing job. Ni tahun 2020 masa COVID-19 ni lah. So, kalau tengok dekat bulatan merah yang saya bulatkan ni, a pilot is believed to have committed suicide by jumping off from a condominium in Bandar Kinara, Sedang, here on Monday due to stress after losing his job for 2 months ago. So, dia kehilangan kerja 2 bulan lepas. Okay, last dia akan mengalami stres, tekanan, so tak dapat nak bayar, nak sustain dia punya living life, functioning. Lepas tu dia terjun, okay, commit suicide di Sedang. Pilot ni tahu.
Pilot, kalau kita tengok pilot mempunyai financial established yang baik kan. Okay. Tapi dia ended his life by jumping off, okay, from his condominium. So tuan-tuan perempuan, kita boleh fikir sejenak, kenapakah ini berlaku di rakyat Malaysia ni. Tak sebenarnya sekat rakyat Malaysia je tau, kat dunia pun memang mempunyai, okay, mempunyai berita yang serupa macam ada macam di Malaysia ni. Sebab kita manusia ni mempunyai personality yang berlainan dan juga motivation dan emotion yang berlainan. Okey, sebab itulah kita kena memerlukan, memerlukan nasihat kewangan yang baik. Okey, walaupun in the unexpected event macam tu. Okey. Okey, yang seterusnya ialah, okey, ini adalah baru saya baca pada hari Isnin tadi. Pengeluaran Kabinet SP masih gagal selesai masalah kewangan. Okey, gagal menyelesaikan masalah kewangan seperti mana pengeluaran sebelum ini. Ini yang saya katakan tadi. EPF, ada orang kata EPF tak boleh kacau. Dan ada juga, okey, individu yang pendapat bahawa kita kena ambil juga EPF ni. Sebab tu je yang sebab tu je duit kita yang ada. So nak kita kena ambil, macam tu lah dia punya pemikiran. Tapi in the end, okey, pengeluaran sebanyak mana pun kita keluarkan EPF, kita masih gagal menyelesaikan masalah kewangan. Kita tahu kemungkinan dia nak langsaikan hutang tu, that's a good thing. Let's say kalau dia beli barang-barang, okey, yang bukannya kehendak kita, okey, itu yang kita kena didik, okey, public untuk mengetahui apakah itu kehendak dan apakah itu keperluan semasa dalam pandemik COVID-19 ni. Kita tak perlu nak beli handphone baru whatsoever, sebab kita masih mempunyai ketidakstabilan ekonomi pada sekarang ini. So kita kena pandai nak ukur badan, mengukur baju di badan sendiri. Okey. Ini saya ambil dari utusan ni. Dari utusan ni masih baru, itu 7 Januari tahun 2022. Okey. Masih baru. Okey, dan seterusnya kita tengok yang sebelah tu. Okey, tengok mana tangan bukan dekat dia cover his face tu. Dia kata kemurungan masalah kewangan punca utama bunuh diri. Ini adalah berkaitan dengan yang case pilot tadi tu. Okey. Ini saya ambil daripada Malaysia Kini, dari 20 September 2021 dekat dia punya website lah, laman web dia. Dia kata polis mencatatkan 2,426 kes bunuh diri antara 1 Januari hingga 31 Julai 2021, atau kira-kira 1,86 bunuh diri di setiap hari pada tempoh itu. So, kita kebanyakan orang bunuh diri ni kebanyakannya kat Malaysia ni mempunyai masalah kewangan. Okay? Dia mempunyai masalah kewangan. Okey, seterusnya kita tengok yang seterusnya adalah, ini adalah kes saya ambil daripada India. Okey, suami isteri mereka bunuh diri, termasuk anak dia sendiri, disebabkan oleh akibat masalah kewangan. Macam mana dia nak bunuh diri tu? Dia buka gas, okay, di rumah mereka lah. Okay, ini adalah saya ambil ni bila tak nampak kat sini. Okay. Nah, tahun 2019, Februari 26 Februari tahun 2019, Astro Awani. Okey. Dia tak dapat nak teruskan hidup. Jadi antara yang mereka buat adalah dia orang bunuh diri dengan membocorkan gas di rumah. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, apa yang tuan-tuan dan puan-puan dapat daripada kesemua berita tersebut? So tuan-tuan boleh fikir sejenak, okey, apa yang kita dapat daripada isu-isu yang saya kupas sebentar tadi. Okey.
Seterusnya, tuan-tuan dan puan, kita masuk kepada petunjuk masalah kewangan. Di sini saya simpulkan terdapat 8 ya, petunjuk masalah kewangan. Macam mana kita nak ukur sekiranya kita ni mempunyai masalah kewangan? Okey. Salah satunya tuan-tuan dan puan, berbelanja melebihi 20% pendapatan untuk bayaran kredit dan ansuran. Okey. Sebab apa saya kata 20% ni? Kalau kita berbelanja melebihi 20%, so kita kena berwaspada sikit lah. Okay, kurangkan perbelanjaan, at least 10%, then should be okay. Okay. Yang kedua adalah kerap mendapat notis tunggakan bil-bil. Yang ni pun ada tandanya. Ada setengah orang dia tak bayar on time, dia tak bayar kad kredit dengan on time tau. So dia akan dapat call daripada bank. Contohnya bank Maybank, dia akan suruh kita buat payment on the spot. Kalau tak, naik nama kita akan naik dalam space dan interest late charges pun akan meningkat. Okay. Kalau kita nak avoid kedua-dua tu, kita kena settle hutang-hutang tu sebelum due date. Okay. Itu adalah paling selamat untuk kita lah. Okay, kalau kita tak ingat, kita tulislah dalam kita punya note dalam handphone ke, ataupun kita mark dekat kita punya kalender, ini adalah due date. Okay, so kita kena cakna sikit lah. Okay, hari bila bil-bil due date tu, sebab kita tak nak kita bayar melebihi hari-hari due date tu, sebab dia akan mempunyai kesan kepada kita nak inilah secret nama naik, lepas tu late charges interest pun naik, so kita tak nak tu. Okay. Yang ketiga adalah suka mengambil pinjaman baru untuk menampung hutang lama. Ni adalah kebanyakan orang yang bekerja dengan kerajaan ni memang disukalah. Itu cara yang ketiga ni. So dia nak cover hutang lama tu, so dia nak loan hutang yang baru. Okay. Yang keempat ialah cuba mengelak daripada membayar bil. You cannot avoid bill payment tu, nak tak nak you kena bayar. Tapi ada setengah manusia ni, okay, dia bijak. Dia kata apabila bank call kita, lepas tu dia kata I terlupa, maaf, macam tu. Lepas tu 2 minggu lagi bank call sebab dia tak bayar langsung pun. So macam mana kita nak selesaikan masalah kewangan ni, sebab kita dah sign dah borang tu dengan kita punya financial institusi yang kita kena bayar on this time. Okay. Kesannya nama akan naik dalam secret. Okay. Yang kelima adalah tidak mempunyai simpanan tunai kecemasan. Yang ni biasanya, yes, kalau kita nak tanyalah, kalau kita tanya kawan-kawan sebelah ni kan, you ada tak 2,000 dalam bank? Kalau tak ada 2,000 tu, there's something wrong with them. Okay. Kalau tak 2,000 tu, kalau tak ada 2,000 tu, 1,000 pun cukup. Okay, sebab kita nak ada simpanan tunai ni untuk kecemasan. Contohnya lah, okay, kita punya kawan-kawan kita sakit, ataupun mungkin mak-mak kita sakit kan, so kita need some emergency cash ni untuk beli flight, untuk beli bus. Okay. Yes. Okay, yang seterusnya perlu bergantung kepada pendapatan tambahan untuk perbelanjaan hidup. Dia nak sustain hidup tu sampai dia nak bekerja part time. Contohnya kerja dekat GrabFood ataupun GrabPanda, Food Panda, whatsoever kan. Yang dia kena kerja tu lah sebab dia nak tampung perbelanjaan tu. Okay, tampung perbelanjaan harian tu. Yes. Okay, yang seterusnya adalah menggunakan simpanan untuk menampung keperluan harian. Yang ni saya tak galakkan, sebab kita dah menggunakan duit saving kita yang kita kumpulkan selama ni. Okay, lebih baik kita try to find the new ways on how to get some cash. Okay, contohnya bekerja part time, whatsoever tu, ni adalah pilihan yang baik daripada menggunakan simpanan kita yang kita dah kumpulkan 23 tahun lepas. Tiba-tiba kita nak pakai, macam mana kita nak
kumpul balik, sedangkan kita ni menggunakan duit tu untuk tampung keperluan harian kita. Okey, dan seterusnya adalah tidak mempunyai sistem perbelanjaan tertentu. Jadi dia tak ada organize. Dia tak ada organize dan dia tak macam properly organized, yes, properly organized ataupun properly manage dia punya expenses ataupun expenditure. Okay, sebab dia kalau orang yang mempunyai um, sistem kewangan yang bagus, dia akan mempunyai sistem dia sendiri. They have created their own financial management yang sendiri yang kita boleh pelajari. Okay. Okay, ini adalah slide seterusnya adalah kalau kita tengok kat slide depan ni adalah ciri-ciri rancangan kewangan yang baik. Okay. Di sini saya simpulkan terdapat 5 ciri-ciri rancangan kewangan yang baik, iaitu memerlukan masa serta usaha yang minimum untuk disediakan. So kalau kita nak mempunyai good a planner in terms of financial management, we need some time for us to understand our financial management dan kita mempunyai sedikit ilmu lah. Kita kena mempunyai sedikit ilmu macam mana kita nak merancang kewangan kita yang baik. Okay. Yang kedua adalah mempunyai kelonggaran ataupun boleh diubah sesuai sekiranya perlu. Okay, maksud saya kat sini adalah kita tak semestinya 100% rigid. Okay, 100% follow apa yang kita dah buat sekarang ni. Tapi kita kena ada flexibility. Okay, sama dengan kita lah, kita kena fleksibel lah dengan kawan-kawan kan. Kalau kita nak ajar anak tu, kita kena fleksibel. Sama juga dengan flexibility when it comes to financial. Okay, kita kena ada sifat macam tu lah. Okay. Yang ketiga adalah kena realistik dan logik. Kalau kita nak aim, mungkin mempunyai jangka masa pendek dan mempunyai jangka masa panjang berdasarkan matlamat aim apa yang kita nak tu, kita hendaklah mengukur matlamat tersebut secara realistik dan logik. Kita macam jangan macam imagine sangat dalam masa satu tahun, which is 12 bulan tu saya nak kumpul 24,000 tapi gaji kita 5,000. Boleh, tapi masanya sekarang ni hujung bulan kita nak makan apa? Okey, itu saya kata dia ada kena realistik. Realistik. Yang keempat adalah dirancang berasaskan matlamat dan nilai sendiri, your own value. Kita jangan nak compare. I nak kumpul satu bulan ni 2,000, padahal kawan yang lain tu sebenarnya kumpul 5,000. Tapi kita tak tahu dia kerja macam mana, apa position dia. Tapi kita macam tak nak mengalah tau. Manusia ni macam tak nak mengalah. Manusia ni semua nak betul. Tapi in the end, kita tengoklah macam mana in the end tu. Kita tengoklah hujung bulan tu macam mana. Nak ajak kita minum kat kedai mamak pun tak dapat, banyak alasan sebab duit RM5 tak ada. RM5 keluar pun susah tahu hujung bulan. Sebentar lagi kita tengah bulan kan, yang sangat kritikal. Yang terakhir sekali adalah mempunyai lebihan kewangan di hujung bulan. Yang ni kita yang nak. Yang ni, this is what I like. Kita dah kumpul, kita dah rancang, kita dah beli itu, beli ini, beli lamping ke, beli apa ke. Bagi bini, bagi mak. Pada hujung bulan tu, kita masih ada duit 200, 300. That is good. Sebab kita dah ada perancangan awal. Kita dah ada buat perancangan awal. Apa yang kita nak, kita belanja. Kalau kita tak dapat nak belanja pada bulan ni, yes, we can just pergi ke bulan seterusnya untuk membeli tu. So itu saya kata kita kena fleksibel. Kita jangan nak rigid sangat dari segi financial management ni. Ini adalah slide saya yang ke-10. Dan ini adalah kesimpulannya, sharing moment daripada saya
kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, yang pertama adalah bijak dalam menguruskan kewangan. Yes, kita kena bijak. Kita jangan nak ikut orang. Satu, kita jangan nak ego sangat. Okey, kita tahu kita ni kerja kat mana, kita tahu gaji kita kat mana. Jadi kita jangan nak compare diorang tu bagus pada kita. Masing-masing bagus. Okey, Tuhan cipta kita semua ni bagus, kan? Tuhan semua cipta kita dengan bagus. So kita tak ada masalah untuk kita memperbaiki diri sendiri. Sekiranya dalam bulan 1 tu kita ada masalah sikit segi kewangan, kita ambil okay, ambil lesson atau pengajaran daripada tu, kita memperbaiki diri sendirilah pada bulan yang seterusnya kita akan improve. Okay? Dari segi kumpulkan kita punya duit ataupun menguruskan kewangan kita. Yang kedua adalah dapatkan nasihat kewangan daripada AKPK ataupun BNM sekiranya memerlukan. Sekiranya tuan-tuan tak dapat nak cover, tak dapat nak uruskan kewangan dengan baik dah, selepas 6 bulan tu dah macam tak dapat, rasa nak give up, bank call, whatsoever tu, tuan-tuan kenalah pergi ke AKPK. Dia akan sanggup tolong tuan dan perempuan. Okey. Yang ketiga adalah utamakan keperluan daripada kehendak. Yang ni yang saya nak tekankan sebenarnya, sebab kalau kita ikutkan COVID-19 ni, memang kita memerlukan keperluan tinggi daripada kehendak. Tapi apabila kita tengok masyarakat, kalau kita bercakap bercakap mengenai pasal keperluan kehendak tu, memang ada hot issue lah. Sebab kata orang, semua barang-barang tu semuanya keperluan saya, termasuk iPhone 13. Itu keperluan. Saya tak ada kehendak pun. Okay? Ada setengah orang kata, I ada keperluan, ada kehendak. Kehendak tu I boleh beli di bila masa. Okay? Dan keperluan ni I kena beli on time. Kalau tak, okay, kehidupan saya akan terjejas. Contohnya nasi ataupun barang-barang basah ke dapur kan. Kalau kita tak beli on time, memang kita akan kita kan stres sebab tak ada barang nak masak ke dapur. Okey? Okey, yang terakhir sekali adalah menilai semula perbelanjaan kewangan secara berkala. Sebabkan oleh kita mempunyai keperluan yang tak menentu, okey? Contohnya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Contohnya next month penambahan perbelanjaan meningkat disebabkan oleh anak-anak kita masuk ke sekolah. So memang ada keperluan macam tu, itu keperluan. So kita kena menilai balik semula. Kita kena discuss dengan kita punya bini. Apabila apa-apa sebarang keputusan tu, laki bini, suami isteri tu kena duduk bersama-sama untuk discuss. Okay? So discuss macam mana kita nak manage our financially effectively. Tapi ada setengah orang, okay, dia decide untuk dia tak nak bini dia tak nak isteri dia involved dari segi ni. Dia saja yang menguruskan kewangan dia. Tapi in the end, isteri tu tak tahu macam mana dia uruskan. Sebab itulah suami isteri ni kena memerlukan antara satu sama lain. Sebab dia nak menilai semula. Okay. Isteri tu dianggap macam our co-advisor dari segi kewangan ni. Tapi isteri tu kena be supportive lah dengan suami tu. Okay. Dia kena sedar, okay, this is what our boundaries. Okay, ini yang kita dapat. Okay, tolak 500 je bersih. Macam mana kita nak manage 500 tu? Yang tu kita kena discuss balik, okay, dengan isteri. Okay, suami isteri kena mempunyai good listener yang baik lah. Sebab kalau kita tak ada mempunyai good listener yang baik, okay, kemungkinan akan ada masalah yang lain timbul. Okay. Alright. So setakat ini je saya share mengenai tajuk ni, pandemik COVID-19, ada COVID-19, ada anda pengurus kewangan yang bijak. Okay.
Sekiranya tuan-tuan ada memerlukan 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 ada soalan ke apa ke, just let me know. Saya tengok dekat link kat sini, tengok okay. Ada 11 viewers, 12 reactions. Okey, daripada Encik Mak Firdaus, dia kata kat sini tuan boleh bertanya macam mana saving, kadang-kadang duit yang kita buat saving tu tiba-tiba nak pakai, tak sempat nak buat saving, macam mana cara mengatasi masalah ini. So ini adalah berkaitan dengan kita punya apa yang kita discuss tadi tu. Ini adalah berkaitan dengan apa matlamat kita. Okay? Sebab memang kita tak dapat nafikan ada setengah orang tu dia dah saving baik sangat. Okay, lepas tu ada a few months, ada beberapa bulan tu dia ambil sikit-sikit, RM100, RM100, RM100 sebab dia nak cover apa yang dia nak cover. Contohnya dia nak cover yuran sekolah anak. Okay, yuran sekolah anak pun seorang anak pun RM80, RM100 kan. So kalau imagine kalau um, ada 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 ramai anak, so 4 orang, so dia memerlukan 400. So kita kena nilai balik semula, apakah kita kena nilai balik semula apa yang kita nak sebenarnya. Itu adalah okey, dia kata keperluan dengan kehendak. Okay, kalau keperluan ni memang kita nak on the spot. Contohnya yang saya cakap tadi tu, contohnya um, yuran sekolah anak kan, itu keperluan. Macam mana you nak delay education anak? Okay, kalau kita nak delay education anak, macam mana kita nak kembangkan perkembangan anak-anak? Takkanlah kita nak biarkan anak macam tu. Contohnya, ini akan beri kesan psikologi kepada anak tau. Contohnya kalau kita bayar on time, dia akan dapat buku. Tapi kenapa kita dapat buku? Kenapa anak tu kata, kenapa saya dapat buku? Dia akan macam feeling inferiority tau. So dia akan rasa humble, rasa macam misal lah nak datang ke sekolah sebab saya tak ada buku. Sebab kanak-kanak ni suka buku tau. Sebab dia suka buku tu sebab dia nak tengok. Lepas tu lebih-lebih lagi kalau kanak-kanak kan yang ada buku yang ada colourful tu, memang dia suka nak conteng, nak colour. So for me, kalau education tu is keperluan, dia bukan kehendak. Keperluan tu apa yang kita nak, apa yang kita nak. Kehendak ni contohnya macam sampingan, contohnya handphone. Kadang-kadang orang suka beli setiap tahun dah tukar handphone kan. So itu adalah, bagi dia adalah keperluan. Tapi for me itu bukan keperluan, itu kehendak. Okay, itu bergantung kepada definisi untuk sesetengah individu tersebut. Okay, ada soalan lagi? Rasanya saya dah menjawab Encik Muhammad Firdaus punya soalan. Kat sini. Okey. Oh, puasa. Inilah. Okey, ibarat lagi kalau contohnya um, siapa yang kerja kerajaan ni dia akan dapat 500 pada 25 April kan. So macam mana you nak tuan dan perempuan nak manage you 500 tu? Kalau orang kata 500 tu boleh hilang sekelip mata je. Okay, ada setengah kata okay 500 ni I can manage it very well walaupun bonus RM500. Itu tak ada masalah. Yang masalahnya sekarang ni adalah RM500 tu dia nak membeli kendak. Itu yang kita 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 kena revise balik, kita kena macam tanamkan niat apa yang kita nak sebenarnya. What is our aim in our life ni? Takkanlah kita nak tukar hari-hari, tukar hari-hari utamakan
uh, kehendak kan. So for me itu bergantung kepada tuan-tuan dan tuan-tuan punya definisi lah. Okay. Lepas tu ada soalan lagi kat sini. Tuan, seperti mana yang tuan terangkan tadi dapat nilai kewangan daripada FTPK, adakah kita akan disayang hitam sekiranya kita ambil nasihat? Okey, FTPK ni dia akan tolong kita macam mana kita nak langsaikan hutang. Okay, dia akan call bank-bank tersebut, dia akan negotiate dengan bank-bank tu apa yang you all dapat nak bayar untuk setiap bank tu. Itu yang saya dapat daripada FTPK punya kursus financial management tu. So back to the story kat sini, apabila kita mempunyai nak ingin dapatkan nasihat dari FTPK ni, kita tak akan dapatnya, kita tak akan blacklist. Okay, dia hanya membantu saja, dia tak akan macam blacklist kepada those yang minta advice daripada FTPK. Dia tak ada macam tu. FTPK ini adalah agensi kerajaan di bawah MOF yang membantu rakyat Malaysia untuk menguruskan kewangan dengan baik. Okay, di FTPK ni dia ada banyak agensi di setiap negeri. Contohnya dekat Sabah ada satu KK, dekat Sarawak ada satu kat Kuching. Okey, memang dia bertujuan untuk memberi bantuan kepada rakyat Malaysia yang memerlukan kewangan. Okey, memberi kewangan, nasihat kewangan lah. So mesti dia akan bagi nasihat kewangan kepada kita. Okey, dia tak ada senar hitam, so tak ada masalah. So tak ada masalah kalau minta nasihat je. Sebab FTPK dia ada online, isi borang online, lepas tu dia akan bagi feedback. Yang tu lagi sesuai. Dia tak ada macam dia tak ada tak ada blacklist lah kalau kita minta nasihat daripada FTPK. Same goes with BNM juga. Okay, dia tak ada blacklist. Walaupun si Chris tu under BNM, sinar hitam ni apabila kita ni degil nak bayar, tu je. Move list, whatsoever tak, itu adalah memang salah masukkan senar hitam tu. Okay. Any other questions sebelum kita bersurai? Okay, back to the story yang pasal bulan puasa, bulan Ramadan. Kan bulan puasa ni lah, bukan main kita pergi bazar Ramadan tu, kita dapat nak tahan. Okay, ayam golek lah, ayam percik lah, semua nak beli kan. Lepas tu last tu kita minum air je masa berbuka puasa tu dah kenyang. So macam mana kita nak save money sampai hujung Ramadan, sebab the first week of Ramadan tu pun kita dah banyak beli. Lepas tu buffet dekat hotel. Okay, hotel bukannya murah kan, paling mahal pun RM228 dekat hotel di KL St. Regis tu. Lepas tu dia nak cuba juga once in a life katanya. Cuba, tak ada masalah, once in a life je kan, tak ada masalah pun. Tapi tuan-tuan kena ingat lah, duit tu daripada Tuhan juga kan. So apa-apa pun keluar masuk duit tu adalah gantung kepada sifat peribadi tuan-tuan. Okay, tak ada masalah pun nak ni sekadar okey lah. Tapi kalau selalu tu jangan lah, kesian nak bini kan, nak makan apa hujung bulan kan. Okay, rasanya ini saja yang kita boleh share, yang saya boleh share. Okay, rasanya tuan-tuan faham tak apa yang saya jelaskan daripada awal program tadi sampai ke penghujung program ini. So saya harap tuan dan perempuan dapat sikit pun jadilah daripada program ini ya. Okey, rasanya itu saja. Saya akan bagi masa 1 minit lagi sekiranya ada soalan. Lepas tu kita boleh bersurai. Okey? Tanya soalan dalam tulis komen kat sini pun tak apa, tak ada masalah pun. Okay, thank you so much ya.
pada yang tulis itu sangat bermanfaat. Okey, ilmu yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah faham. Okay, thank you so much for your feedback. Saya harap organize penganjur bolehlah buat program macam ni sekali lagi kepada public. Okay, so kita tak ada masalah lah nak share-share program macam ni. Okey je. Okay, rasanya itu saja kita punya pertemuan. InsyaAllah kalau ada masa lagi kita akan share lagi mengenai apa-apa topik. Okey, kemungkinan mental health ke apa, sebab kalau kita tengok kewangan mempunyai impact yang mendalam pada mental health. Okey, sampai kita stres, sampai kita nak rasa bunuh diri, itu yang kita kena nak tahu sangat. Okey, tapi tak apa, mungkin kita boleh discuss ni, share knowledge pasal ni pada masa yang akan datang lah. Alright. Okey, rasanya itu sahaja. Terima kasih semua. Okey, saya mohon maaf sekiranya ada terlanjur budi bicara terlanjur percakapan tadi. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat apa input yang tuan-tuan dan puan-puan dengarkan daripada awal program tadi. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.